Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah azza wa jalla. Malam ni kita sentuh sikit berkenaan tentang puasa ataupun sebagai refresh untuk mengingatkan semula dan juga isu-isu yang berkaitan. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu as-shiyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu. Bermakna bahawasanya ibadat puasa ni bukan hanya syariat Muhammad, dia adalah juga syariat Nabi-Nabi yang lalu atau umat-umat yang lalu. Tinggal lagi kemungkinan berbeza dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tidak menceritakan secara spesifik bagaimanakah cara mereka berpuasa. Adapun apabila sampai ke syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana yang kita tahulah, itu puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dan juga meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Hari ini kita sentuh sikit tentang perkara yang ma yubahu lis-shaim. Apakah benda yang harus bagi orang yang berpuasa? Apakah benda yang harus bagi seseorang yang berpuasa? Sebelum tu pun tak apa. Jangan. Pertama, al-ghuslu ta'abbudan. Pertama, benda yang diharuskan, yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah mandi. Al-ghuslu ta'abbudan. Ghuslu ta'abbudan ni maksudnya mandi ibadat. Ta'abbudan ka'ghtisali min janabah, sebagaimana seseorang yang mandi janabah bihtilam, sama ada bermimpi ataupun jima' qabla al-fajri, sebelum fajar, sebagaimana atau ightisal al-jumu'ah atau tabarrudan min harrin wa nahuhu wa lahu ay yasubbu al-ma' ala ra'sihi min 'atshin aw harrin. Boleh untuk dia mandi ta'abudan, dan juga boleh baginya mandi yang lainnya, mandi Jumaat dan sebagainya. Dan boleh juga baginya tabarrudan, mandi untuk sejuk, untuk menyejukkan badan, untuk menyegarkan badan, min harrin, kerana kepanasan, dan yang seumpamanya. Dan baginya ataupun harus baginya untuk menuangkan di atas kepalanya air kerana dahaga, sangat-sangat dahaga ataupun kepanasan. An Abi Bakr ibn Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Bakr ibn Abdurrahman daripada sebahagian sahabat Nabi, qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara an-nasu fi safarihi 'amul fathi bil fitri. Nabi pernah menyuruh di dalam suatu pemusafiran 'amul fatihi, pada pembukaan kota Makkah, untuk mereka berbuka puasa. Wa qala taqawwau li'aduwikum, iaitu makanlah, bukalah untuk ada tenaga untuk berhadapan dengan musuh-musuh kamu. Wa shama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adapun Rasulullah berpuasa. Jadi dalam Amul Fatihi ni jadi Nabi SAW dalam permusafiran, Nabi suruh sebahagian buka puasa. Dalam hadis yang lain, Nabi lihat ada orang yang dah tak larat dah dalam musafir, dalam jihad,
maka Nabi SAW suruh dia berbuka puasa. Dan Nabi kata, la khaira, tidak ada kebaikan as-sawmu fis safar, tak ada kebaikan berpuasa ketika mana bermusafir. Tinggal lagi, kalau seseorang itu mampu, maka dia boleh memilih untuk berpuasa. Kalau dia rasa dia bermusafir dan dia nak berbuka, tak ada menjadi masalah. Walaupun zaman moden, zaman sekarang ni naik kapal terbang ke dan sebagainya, boleh baginya, harus baginya untuk berbuka puasa. Walaupun tak ada masalah. Walaupun dia tak adalah sepenat benar sebab naik kapal terbang kan. Orang sekarang ni musafir naik kapal terbang. Tapi kadang-kadang kalau dia rasa dia nak berbuka puasa, baginya hak untuk dia berbuka puasa, maka gantilah pada hari yang lain. Qala Abu Bakr, qala alladhi haddathani laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji. Kata Abu Bakr, qala alladhi haddathani, telah berkata kepada orang yang menceritakan kepadaku, telah sesungguhnya aku melihat Rasulullah dekat Al-Arj, suatu nama tempat, yasubbu ala ra'sihi al-ma', menuangkan di atas kepalanya air, wa huwa sa'imun min al-'atshi, dalam keadaan dia berpuasa kerana sangat dahaga, au min har, kerana kepanasan. So panas, sangat dahaga, maka Nabi SAW menuangkan air di atas kepala baginda SAW. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban fa alqahu alayhi wa huwa sha'im. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu hari dia basahkan bajunya, kemudian dia letakkan di atas badannya ataupun dia pakaikan di atas kepalanya, wa huwa shaimun, dalam keadaan dia berpuasa. Wa dakhala Sya'biyul hammam wa huwa shaim, telah masuk Imam Sya'bi dalam bilik air, wa huwa shaim, dan ketika mana dia sedang berpuasa. Ini semua nak bagi tahu keharusan untuk mandi bagi segar badan, keharusan untuk bagi orang yang dah tak larat mungkin disebabkan puasanya itu sangat dahaga, untuk dia mandi supaya segar. Tidak datang masalah. Sebahagian orang kita kata apabila nak berbuka puasa, siapa yang mandi maka makruh. Siapa mandi makruh ketika mana nak berbuka puasa disebabkan segar. Puasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, bukan la'allakum mudah-mudahan kamu penat. Puasa Allah tak suruh kita penat. Bahkan kalau penat, buka lah. Kalau penat, buka. Kalau penat dalam arti kata hak musafir dan sebagainya lah, bukan penat-penat saja yang tak musafir. Ataupun kalau menyebabkan mudarat kepada dirinya, maka diharuskan baginya berbuka puasa. Ja'a fil mughni wala ba'sa an yaghtasila as-sa'im. Dalam al-mughni, tidak mengapa bagi orang yang berpuasa mandi. Wa dzakara hadis, dan disebutkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah. Iaitu hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr, adalah Nabi SAW sampai dah waktu nak fajar, wa huwa junubun min ahlihi, dalam keadaan dia berjunub, iaitu sebelum subuhnya. Summa yaghtasilu wa yasum, kemudian Nabi mandi dan Nabi berpuasa. So sesiapa yang bangkit pagi dalam keadaan junub, kemudian dia sahur ke, kemudian orang masuk waktu, orang azan, maka tak menjadi masalah puasanya itu, dan dia teruskan puasa dan dia mandi junub. So itu yang pertama, iaitu boleh mandi sama ada ta'abudan ataupun untuk menyejukkan badan, ataupun disebabkan dahaga yang amat sangat, maka harus baginya untuk mandi ataupun menuangkan air di atas kepalanya supaya segar sikit dalam keadaan dia berpuasa. Yang berikutnya, al-madmadatu wal istinsyaq. Diharuskan bagi orang yang berpuasa itu, boleh baginya itu berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Boleh bagi orang yang berpuasa berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, min ghairi mubalaghah, tanpa lebih-lebih lah, min ghairi mubalaghah. Itu hadis Laqid ibn Sabrah, balighu fil istinsyaq. Lebih-lebih lah masuk air di dalam hidung,
illa an takuna sa'iman, melainkan kalau kamu berpuasa. Qala Ata, in tamadmada thumma afragha ma fi fihi min al-ma' la yadhiruhu in lam yazdarid riqah wa madha baqiya fi fihi. Tak ada masalah walaupun apa yang terbaki daripada dalam mulutnya. Wa qala al-Hasan la ba'sa bil madmadati wat tabarrudi lis-sha'im. Tidak mengapa untuk orang yang berpuasa itu berkumur dan bersejuk-sejuk lis-sha'im, bagi orang puasa. قال الحافظ ابن حجر قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق. Tidak menjadi masalah orang yang sedang berpuasa fima apabila dia tertelan daripada air yang yajri ma'arriq, air yang ada dalam mulutnya bersama air liur tu, tak ada menjadi masalah. Mimma baina asnanihi, ataupun apa yang ada di antara gigi-giginya, baina asnanihi, mimma la yaqdir ala ikhrajihi, yang tak boleh nak dikeluarkan. So tak ada masalah. Al-madmadatu wal istinshaq la yufattir bighairi khilaf sawa'un kana fi tahara aw ghairiha. Orang yang berkumur-kumur dan masuk air dari hidung tidak membatalkan tanpa khilaf para ulama. Daripada hadis ini kita kata tadi illa an takuna sa'iman, jangan lebih-lebih. Maksud jangan lebih-lebih, maka had maksimum orang yang berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung adalah 3 kali. 3 kali. Kalau dia di luar Ramadan, buat lebih tak apa. Wa balighu fil istinshaq. Kerana Nabi kata banyakkan masuk air dalam hidung. Kalau dia masuk bulan Ramadan, maka jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih, 3 cukup. Itu maksimum. Kalau ada yang termasuk yang bercampur ataupun yang ada baki daripada air yang dikumur dan masuk air dari hidung yang berbaki dan dia telan, maka itu tidak membatalkan puasa. Dikiaskan pada zaman moden sekarang ni, orang yang memakai inhaler, iaitu orang yang asma, orang yang pakai nebulizer, orang yang pakai nebulizer tu, alat bantuan pernafasan dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Walaupun dibahaskan inhaler tu tekan masuk dalam kan. So bila masuk dalam, adalah beberapa persen sikit yang masuk ke dalam lah, dan dia pergi ke paru-paru kan. Maka para ulama sebahagiannya menyatakan tidak batal, diqiyaskan dalam isu madmadah wal istinshaq. Kerana orang yang madmadah, kumur dan masuk air dalam hidung, pasti akan ada air yang berbaki yang nanti akan masuk. So nebulizer ke dan yang seumpama dengannya tidak menjadi masalah ketika mana sedang berpuasa. Yang keempat, al-iqtihalu wal qutrah. Pakai celak ataupun mana-mana ubat yang dititiskan dalam mata. So itu tidak menjadi masalah. Memang yadkhulul ain, yang masuk melalui mata, kerana mata itu tidak dinamakan laisat bimanfadhi ilal jawf. Mata adalah bukan tempat ataupun rongga yang masuk ke dalam al-jawf. Al-jawf ni apa? Al-jawf, maka sebahagian kata al-jawf rongga, rongga yang terbuka. Maka sebab itulah datangnya korek hidung batal, korek telinga batal, kentut dalam air batal, korek hidung lah kan sebagainya. Maka dia kata batal, disebabkan terjemahan al-jawf ataupun yang disebut al-jawf itu adalah rongga yang terbuka. Wallahu a'lam. Al-jawf itu adalah perut. Al-jawf adalah perut. Kalau dia memasukkan sesuatu yang masuk ke dalam al-jawf, maksudnya masuk ke dalam perut. Kentut dalam air, dia masuk hak bawah tu je lah, dia tak sampai perut. Korek hidung sampai dalam? Tak. Korek hidung, tai hidung tertolak masuk dalam.
Mana dia tahu? Lagi apa? Yang seumpama dengannya. Maka semua tidak membatalkan puasa. Yang kelima, al-qiblatu wal mubasyarah. Al-qiblah cium, wal mubasyarah. Apa nak terjemah? Apa dia? Mubasyarah nak terjemah apa? Bersidak-sidak. Bahasa budak mudanya aku tak nak sebut sini, masuk kamera. Al-mubasyarah maksudnya perbuatan lelaki dengan isterinya lah. Apa-apalah, tak kira lah apa ke, peluk ke, bermesra-mesraan. Al-qiblah wal mubasyarah tidak membatalkan puasa. Seorang datang tanya kat Nabi, Nabi kata tak batal. Nabi kata okey. Seorang datang, Nabi kata jangan. Dan adalah Nabi itu wa kana amlakukum liirbih. Adalah Nabi itu adalah orang yang paling kuat yang boleh menahan apa dia? Kemaluan dia. Yang tanya yang Nabi tak bagi itu orang muda, yang tanya yang Nabi bagi itu orang tua. Tapi kalau orang tua pun dah macam orang muda, jangan. Kerana secara umum orang tua itu lebih tenang. Orang muda mungkin agak panas lagi kan. So boleh untuk bermesra-mesraan, tetapi jangan sampai yang namanya jima'. So kalau terlajak jadi jima' sampai jima', maka 2 bulan berturut-turut. Kalau selain daripada jima', boleh, tak menjadi masalah. Dia terjima' tu apa maksud dia? Terjima' tak sengaja. So kalau dia tiba-tiba dia terjima', puasa rupanya. Tak ada apa. Sekali jima' 2 bulan lah. Well. Kalau dah 2 kali berlaku, kalau dia tak mampu, itu turutan tu lah kan. Laki saja padamku. 2 bulan berturut-turut. Perempuan nak macam mana? Boleh berturut-turut? Yang lain secara detail tu saya tak nak sentuh. Itu tanya belakang-belakang. 6. Al-huknatu li ghairi taghziyah. Al-huknah li ghairi taghziyah, injection. Apa-apa semua yang berbentuk injection, yang berbentuk taghziyah. Taghziyah ni maksudnya makan. Taghziyah yang orang sakit bila dia masuk hospital, so dia sebahagiannya masuk makanan, sebahagiannya masuk mungkin gula ke ataupun air ke dan sebagainya, itu namanya taghziyah lah. So semua yang injection ataupun yang masuk melalui badan yang menggantikan makan atau yang namanya makan dan minum, maka itu semua membatalkan puasa. Selain daripada itu tak. Selain daripada itu tidak membatalkan puasa seperti injection yang lain-lain lah. Injection ubat, injection vaksin. So itu semua tidak membatalkan puasa. As-siwaku wat-tib. As-siwak, bersiwak, gosok gigi, dan at-tib. At-tib minyak wangi. So kalau dia bersiwak,
Tak ada masalah. Kalau dia memakai minyak wangi sehingga dia pakai minyak wangi tu terasa kat dalam ni. Kan kadang-kadang kita bau something, dia masuk dalam ni. So itu tak dikira batal. Itu tak dikira batal puasa. Walau terasa kat sini. Walau terasa dekat dia punya apa nama tu, leher tu. Hal yubahu dhuq ta'am, adakah boleh untuk merasa makanan? Boleh tak untuk merasa makanan? Tidak menjadi masalah. Qala Ahmad ahabbu ilayya an yajtanib. Imam Ahmad kata aku suka janganlah buat. Tapi kalau dia buat fa in fa'al lam yadurruh. Tak memudaratkannya, wala ba'sa bihi, tidak mengapa. So kalau tengah masak kan nak rasa, boleh. Rasa jangan telan lah, rasa kat lidah. Kemudian kumur lah. Ataupun dia nak beli something ke, qala Ibn Abbas la ba'sa yadhuqa ta'am. Boleh untuk merasa makanan yang dia nak beli itulah. Wa syai' yuridu syira'ahu, yang benda yang dia nak membelinya. So itu semua benda yang diharuskan bagi orang yang berpuasa. Perkara yang membatalkan puasa ni, makan minum sengaja. Makan minum sengaja, kemudian al-qai'u amdan, muntah sengaja, kemudian haid nifas, kemudian jima'. Tadi kita tinggal hijamah lah. Hijamah boleh. Bekam. Bekam boleh. Derma darah? Sebab dia ada satu riwayat yang kata batal. Harus. Para ulama menjamakkan dalil dan mentarjihkan harus, keharusan. So boleh untuk bekam dan derma darah. Boleh lah kan? Lain ada. Ambil darah untuk test lah. Boleh. So tu semua tidak membatalkan puasa. Benda yang membatalkan tadi, makan minum sengaja, jima', muntah sengaja, haid dan nifas. Gila ataupun tak, ialah gila ataupun nyanyuk ke apa semua, pitam, tu semua batal lah. Sawan dia habis. Maksudnya sawan dia akan hilang lah. Tak ada masalah. Air masuk mata tidak membatalkan wudu. Sebagaimana tadi masuk air mu ke apa ke, so itu semua tak membatalkan puasa. Okey. So itu semua yang membatalkan tadi tu, lain daripada itu tak batal. Kalau faham tu, settle isu kita. Termasuk isu-isu perbuatan moden zaman sekarang. Swab test batal ke tak? Tak lah. Bukan dia jolok sampai masuk perut. Dia jolok kadar situ dan daripada tekak itu kan. Itu tidak membatalkan wudu. Wudu pula. Itu tak membatalkan puasa. Lagi apa? Kalau okey. Masuk kamera. Kamera melalui mulut atau lubang bawah dubur. Endoskopik dan sebagainya tu. Macam mana? Bagi yang menyatakan masuk dalam rongga terbuka tadi tu, batal lah. Bagi pandangan yang kata memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, batal lah. Bagi mereka yang berpandangan, itu tidak namanya makan dan minum. So tak batal. So bila dia masuk, dia nak tengok apa? Duduk dalam. Tak kenyang dia dengan memasukkan kamera tu. Bahkan tarik balik pula. Alah, baru dah rasa keluar balik. Masuk ikut bawah. Sama lah kes kentut lahir tadi. Tak ada. Kalau dah tidur, bius tidur macam orang nak operation, itu baik buka lah.
Itu dah memang, itu bukan kategori tidur dah. Itu memang sama kes dengan pitam, pengsan, kes tak sedar dah. Tak sedar diri dah. So, orang yang nak pergi operation bulan Ramadan, eloklah buka. Yang nak puasa juga tu kenapa aku pun tak faham. Yang tadi pun sama kes tadi tu. Dia tak nak dengar pandangan. Dia tak nak lah ambil pandangan yang kata kalau masuk kamera ikut lubang dubur bawah tu, ataupun masuk ni, dia kata tak batal, batal. Okey lah, kita tak ada isu. Benda ni berkhilaf. Siapa yang nak berpandangan batal, maka pada hari yang ketika mana dia nak buat tu, bagi tahu doktor buat hari lain lah. Buat malam hari ke? Oh, doktor kata tak boleh, ni urgent. Kena buat sekarang. Buka lah puasa. Masuk dalam kategori wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Dia tak kata sakit jenis apa. Dia kata marda. Sakit. Apa sakit apa? Sakit apa-apalah yang menyebabkan dia tak boleh berpuasa. Yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa. Sakit dua lah. Satu, dia tak mampu berpuasa sebab dia sakit. Yang kedua, dia kena buat beberapa prosedur perubatan yang menyebabkan dia memang tak boleh nak berpuasa lah. Ataupun ubat yang dia makan itu memang doktor kata tak boleh. Dia mesti makan ikut time yang dia bagi tu lah. So, buka lah. Dan ganti pada hari yang lain. So itu dikira sakit lah. Marda atau ala safarin musafir. Tak ada masalah. Kadang-kadang dia tak nak ambil pandangannya itu. Lepas tu sibuk kata kat doktor nak puasa juga. Lepas tu ustaz jawab apa? Pening kepala. So benda yang membatalkan yang kita sebutkan tadi tu, selain daripada apa yang kita nyata, yang kita tak nyatakan, maka tidak batal puasa. Wuduk lagi. Semua yang kita nyatakan tadi yang batal. Selain daripada apa yang kita nyatakan tidak batal. So, berapa je? Makan, minum. Dan yang adik-beradik dengan makan, minum. Seperti yang kita masuk tadi lah. Doktor masukkan makanan dalam badan dia. Menggantikan makanan. Itu dikira makan lah. So, itu kira batal lah. Tapi kalau dia masuk injection vaksin atau ubat klaksin, ubat cair darah, klaksin dan sebagainya, apa-apa, itu semua tidak membatalkan wudu. Puasa. Inhaler tadi tu, sebahagian mengatakan batal. Sebab rongga terbuka. Makut dia masuk dalam. Tapi, sebahagian ulama-ulama moden yang zaman sekarang ni banyak berpandangan tidak batal. Kerana dikiaskan kepada madmadah wal istinsyaq tadi tu. Oleh kerana beberapa peratusan sedikit saja air, titisan daripada inhaler ataupun nebulizer, apa benda masuk, pun masuk dalam paru-paru, tidak al-jawf perut, masuk dalam paru-paru. Maka dia dikiaskan kepada berkumur-kumur dan kias kepada air masuk dalam hidung waktu kita nak wudu. So, tidak membatalkan puasa. Ubat jantung bawah lidah. So bila dia kena sakit jantung, so dia bubuh satu ubat bawah lidah tu. Wallahualam, ubat yang macam-macam bentuk yang macam ni dikira batal lah. Dia akan menyerap dan dia akan masuk dalam. Wallahualam, pada saya masuk air dalam badan dikira taghziyah. Taghziyah maksudnya menggantikan makanan. Sebab bila masuk hospital dia nak masuk air. So bila masuk air, dia drip masuk air tu. Untuk apa tujuan dia? Nurse. Untuk apa tujuan drip tu? Bagi segar lah. Dehydration ke dan sebagainya. Memang fungsi untuk air tu memang nak bagi dia ni lah, segar. So itu dikira taghziyah, dikira macam makanan lah. So sama ada cucuk glukos ke ada sebagainya. Kalau masuk ikut tiup makan dah tentulah itu memang makan lah. Masuk susu kan. So itu dikira makan. Ada apa nak tanya lain?
So itu secara ringkas refresh untuk kita memahami asas benda yang membatalkan dan benda yang tidak membatalkan. So apa-apa je isu perubatan yang ada zaman sekarang ni, maka itu konsep dia. So apa-apa yang menyamai konsep yang kita sebut tadi membatalkan wudu, membatalkan puasa, maka dia dikira batal. Apa-apa yang selain daripada apa yang kita nyatakan dari sudut perubatan moden yang sekarang ni, maka dia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tidak. Buat swab test COVID tak membatalkan puasa. Sebab swab hanya dalam hidung kat sini saja. Dia nak kata, melepasi tulang atas ni. Betul ya? Hatta kalau melepasi, dia kata, rongga yang terbuka. Okey, korek hidung, dulu kata korek hidung batal. Tapi berikut-berikut bila orang ni, dia kata korek hidung yang melepasi tulang sekian ni. Tulang ni. Baru batal. Asun, tak ada orang korek sampai tulang ni kot. Hatta kalau dia korek pun sampai tulang yang ada ni pun, seperti yang suap hidung tu, dia masuk dalam sangat pun, itu still bukan dikategorikan membatalkan puasa. Satu, hidung yang bahagian sini. Yang kedua, dia tak sampai pun dalam perut. Yang ketiga, orang suap tu tak nama makan. Apa yang nama makan dan minum batal. Tapi kalau sekiranya dia lepas sahur, kemudian dah sampai pukul 10 pagi tu main-main gigi. dia pun main-main gigi, tiba-tiba terkeluarlah ayam pagi tadi. Sikit. Dia pun telan. Batal puasa tak? Macam orang semayang kan, ustaz tu kata bila kita salat, kita main gigi betul-betul masuk, dia tertelan lah dia punya serpihan makanan itu waktu solat, batal lah solatnya. Kenapa? Makan. Tak tahulah, pada saya itu bukan makan namanya. Mana ada orang makan ketik itu pun so itu semua tak batal lah. Macam kita sebut tadi dalam masalah madmadah wal istinsyaq, hatta sebagai para ulama sebut, hatta kalau ada yang melekat pada gigi-gigi pun, maka kalau dia tertelan pun itu tidak dikira makan. Itu tidak membatalkan. Kalau tertelan, kalau dia sengaja telan, sama, itu bukan makan. Tak kenyang. Tapi kita nanti kalau isunya nanti timbul was-was. Bila kita rasa dan kita boleh mengeluarkannya, keluarkanlah. Kita kata telan lah kan. Kalau ada something dalam kat gigi, kemudian eloklah diludah keluar kan, ataupun bawa keluar lah, tak payahlah telan. Kita pun tak gamak nak telan pun kan. Tapi kalau dah tertelan, okay, no problem. Itu tidak membatalkan salat dan tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.